Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isman bin Fauzi. Okey. Um, Sebelum tu nak tanya saya nak pergi mana dalam kereta. Tak ada pergi mana-mana sebenarnya. Ini adalah antara rutin lebih kurang 2 hari sekali. Sekadar start enjin kereta untuk memanaskan enjin kereta agar sistem dia berfungsi dan bateri tak kong. Itu je. Tak ada pergi mana-mana. Bagi saya tak ada keperluan setakat ini untuk pergi ke mana-mana kerana saya telah menyediakan bahan makanan yang mencukupi untuk dalam 2 minggu ini. Di samping ada bahan-bahan kering yang saya rasa boleh bertahan sehingga sebulan. Okey. Bercakap dengan pergi ke mana di dalam keadaan perintah perjalanan terhad ini, dan ramai orang mengabaikan sebenarnya perintah ini. Kita sebenarnya pada saya ada 2 faktor. Faktor pertama ialah faktor life, kehidupan. Ia berkaitan dengan perut. Faktor kedua ialah faktor lifestyle, corak kehidupan. Ini adalah di kepala kita, di minda kita. Okey. Faktor yang pertama tentang kehidupan ini, kenapa ramai orang masih lagi keluar meskipun kita tahu bahayanya COVID-19 ini, betapa senangnya ia berjangkit, betapa ia boleh memudaratkan diri dan keluarga, masyarakat dan sebagainya, sehingga boleh mencabut nyawa. Sebenarnya semua orang dah tahu. Daripada orang yang berpangkat tinggi, politician, artis dan sebagainya, termasuk jugalah kepada orang yang bawahan, orang yang kerja-kerja, orang yang tidak bekerja, orang yang duduk di kampung. Semua orang dah tahu sebenarnya. Tapi kita terpaksa, ada orang terpaksa keluar kerana perlu menjaga perut, untuk menjaga kehidupan. Kehidupan ini kerana pertama mereka perlu mencari rezeki untuk sumber pendapatan mereka. Bila melibatkan perut, mereka kadang-kadang terpaksa bekerja. Takut pun takutlah, bahaya pun ada. Mereka akan kerja juga sebab mereka hendak menjaga perut, memberi makan kepada diri dan keluarga mereka. Dan faktor life juga, mereka juga terpaksa pergi membeli makanan, mencari bahan makanan, pergi ke kedai atau pasaraya untuk membeli barang keperluan untuk makanan. Kedua-dua ini mereka adalah untuk menjaga perut kita. Walau bagaimanapun, kerajaan melalui agensi-agensinya telah membantu rakyat untuk terus duduk di rumah dengan memberi pelbagai insentif, antaranya pengeluaran Ailestari KWSP untuk pekerja swasta. Kerajaan juga telah menjamin gaji untuk pekerja-pekerja kerajaan, pekerja sektor awam. Dan kerajaan juga melalui Kementerian Sumber Manusia telah membuat satu garis panduan kepada majikan atau syarikat bagaimana keperluan untuk membayar gaji pekerja mereka di dalam tempoh ini, kerana ia bukan kehendak pekerja dan dia bukan kehendak majikan. Majikan hendak buka perusahaan mereka, syarikat pun hendak bekerja, tetapi sekatan perjalanan terhad ini untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi ia adalah satu yang perlu. Jadi kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia telah membuat satu garis panduan yang pada saya jelas bagaimana majikan harus bertindak dalam proses pembayaran gaji pekerja-pekerja mereka. Ada syarikat yang tidak mampu, ada remedi-remedi yang digariskan. Contohnya berbincang dengan pekerja mereka tentang keperluan untuk mengurangkan overtime, allowance dan sebagainya, sehinggalah kepada jika syarikat yang
sungguh-sungguh tidak mampu, ada juga remedi terakhir, termasuklah dari segi penutupan perniagaan. Ada proses dia, bukan boleh rasa tak boleh survive, tutup dan lari, tak boleh. Sebab mereka bertanggungjawab kepada pekerja mereka. Sebab pekerja mereka adalah tulang belakang mereka selama ini. Mereka perlu bertanggungjawab kepada pekerja mereka. Okay. Itu faktor pertama tentang life. Bagaimana keperluan pekerja untuk makan ataupun untuk mencari bahan makanan, dan bagaimana kerajaan membantu rakyat dalam masa yang sukar ini. Faktor yang kedua ialah faktor lifestyle. Faktor lifestyle ni yang di kepala kita. Kita tahu perlu makan, tetapi kenapa perlu makan di tempat-tempat yang eksklusif dalam masa wabak ini? Tak perlu berebut-rebut, beratur dan sebagainya di tempat-tempat yang sesak. Sebelum ini, kalau kita, lifestyle kita setiap hari perlu minum boba tea contohnya. Jadi di dalam tempoh perintah perjalanan terhad ini, hentikan dulu seketika. Mungkin boleh buat di rumah ataupun beli bahan dan buat di rumah bersama keluarga. Tak, kenapa nak bahayakan diri dengan bersesak-sesak di kedai seperti itu yang kita tak tahu condition dia, sama ada kita ada pelanggan lain yang bermasalah atau kita sendiri yang bermasalah. Cuba elakkan. Sama juga dari segi membeli belah. Kerajaan telah menggariskan beberapa panduan. Contohnya antara peraturan-peraturan yang mungkin yang boleh saya ingat, dalam hanya ketua keluarga yang dibenarkan. Satu kereta dibenarkan satu orang saja untuk pergi membeli belah, dan dia dalam radius 10 km daripada tempat kediaman. 10 km tu sebenarnya agak luas juga dia punya coverage. Takkan dalam 10 km itu tak ada langsung kedai untuk membeli keperluan. Saya yakin di kedai, di taman-taman perumahan sekarang ni dah banyak kedai-kedai seperti kedai Aceh ataupun kedai-kedai lokal yang lain, kedai Melayu, kedai runcit Melayu, kedai runcit India, kedai runcit Cina, ataupun kedai yang pasar raya yang established seperti Maidin, Speedmart 99. Kebanyakan taman memang ada. Jadi kita boleh berbelanja di kedai-kedai seperti ini berbanding kita hendak pergi ke pasar raya besar yang agak jauh. Kenapa nak pergi semata-mata untuk membeli barang keperluan makanan? Saya yang tinggal di Kelang hendak berbelanja di Shah Alam contohnya. Kenapa nak pergi jauh? Mungkin tempat itu biasa bagi saya kerana harganya lebih murah dan pilihannya lebih banyak. Tetapi risiko yang saya bawa atau risiko yang saya terpaksa hadapi adalah lebih tinggi di sana. Pergi yang dekat-dekat. Ya, saya tahu di taman saya sendiri pun kedai Aceh harganya agak mahal. Tetapi kena ingat, nyawa kita lebih mahal daripada itu. Lebih mahal sedikit dalam tempoh sebulan ini, duit kita boleh cari. Tapi nyawa kita, kalau kita terjangkit dan menjangkiti seisi keluarga kita, kos mengubatinya ataupun masa untuk mengubatinya jauh lebih besar. Jadi lebih baik saya berbelanja lebih sedikit dan berbeli dengan perbelanjaan yang mencukupi untuk 2 ke 3 minggu contohnya jika ada kemampuan, dan duduk diam-diam di rumah. Saya, faktor lifestyle ni saya tak faham kenapa ramai yang sebenarnya tak suka duduk di rumah. Saya juga suka mamak. Saya suka makan roti canai mamak. Tapi adakah itu adalah satu keperluan atau satu kehendak? Jika adalah satu kehendak ataupun lifestyle saya, di masa ini saya hentikan seketika lifestyle saya. Saya duduk di rumah dan mungkin sekadar membuat roti canai segera bersama keluarga saya, makan dan berseronok bersama. Ada orang kata bosan duduk di rumah,
tak tahu nak buat apa, bosan macam duduk dalam neraka. Adakah kerana dah berkahwin seberapa lama dan kita mula bosan dengan keluarga kita sendiri? Kalau dulu kita tak dapat jumpa dengan girlfriend, boyfriend kita, kita tengok sanggup lalu nak tengok dia punya bumbung. Tapi bila kita dah duduk sebumbung sekarang, kita dah mula bosan. Di manakah konsep rumahku, syurgaku? Dan kita dah tengok ahli-ahli syurga yang nak bersama dengan kita nanti, kita dah bosan. Jadi konsep ini adalah di sini, di dalam kepala kita. Buang semua tu. Ambil masa ini untuk bergembira bersama-sama keluarga. Kita tak tahu nyawa kita sehingga bila. Kalau tak mati kerana COVID-19 ni pun, kita akan mati juga akhirnya. Sama ada kemalangan, kalau dipanjangkan usia hingga kita pencen, ataupun sehingga 90 ke 100 tahun. Umat Nabi Muhammad ni pun tak panjang sebenarnya. Jadi ambil masa ni untuk bersama-sama dengan keluarga kita, meraihkan hari-hari yang masih berbaki. Jadi banyak benda yang kita boleh buat bersama-sama. Main dam, main catur, main carrom, bercerita, tengok movie sama-sama yang sesuai. Movie banyak. Ambil yang kita boleh tengok bersama-sama. Ambil masa ini. Sebelum ini kita sibuk mencari rezeki, pergi pagi, balik petang, malam kita sibuk dengan lifestyle kita. Ini masa Tuhan bagi kita satu masa yang 24 jam sehari kita duduk di rumah. 24 jam sehari, dan kita ini diberi masa selama sebulan untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Ambil masa. Jika semua kita dah buat, movie dah habis tengok, semua dah buat, buku dah habis baca, dah tak tahu nak buat apa, ambil masa untuk melihat dan menilai diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Sejauh mana ibadat kita dengan Allah. Paling penting tengok ibadat kita tu, paling penting tengok betulkah bacaan kita dalam sembahyang, betulkah bacaan Fatihah kita yang kita baca saban hari, saban waktu di dalam 5 waktu sembahyang kita tu, betul tak betul bacaan kita? Adakah bacaan kita tu masih sama dengan semasa kita belum balik lagi? Ambil masa untuk memperbaiki bacaan tadi. Ambil masa untuk mengajar anak-anak kita tentang hubungan dengan Allah. Ambil masa untuk mengajar anak-anak kita hubungan kita dalam masyarakat contohnya. Ambil masa ni. Jadi saya menyeru diri saya dan menyeru sahabat-sahabat semua agar renung diri kita tentang dua aspek yang saya celotehkan tadi, tentang aspek life, kehidupan, tentang perut kita, dan aspek lifestyle, tentang kehendak kita, corak kehidupan kita. Manakah arah yang hendak kita bawa keluarga kita? Jadi kesimpulannya, ikut nasihat kerajaan. Jangan kerana kita tak boleh ikut lifestyle kita, kita terlalu hendak mengejar lifestyle kita, dan kerajaan dari semasa ke masa terpaksa menguatkuasakan dasar-dasar yang lebih rigid, yang lebih ketat. Sekarang pun tentang lifestyle ni, kerajaan dah sekatan perjalanan terhad. Kita sekarang daripada dulu boleh ke kedai makan contohnya sehingga 12 malam, sekarang telah dipendekkan sehingga 8 malam saja. Boleh bungkus hingga 8 malam saja. Adakah kita nak, jika kita degil, kerajaan akan memanjangkan lagi sekatan perjalanan terhad ini, ataupun menguatkuasakan yang lebih terhad hingga kita langsung tak boleh keluar rumah, dan juga kerajaan terpaksa menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat dengan memenjarakan orang-orang yang degil ini. Jadi itu sahaja untuk
kita renungkan pada hari ini. Sekian. Wassalam.